Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, terima kasih pada uh, Afifah, Naufal dan juga Hakimi yang terus berada dalam kelas matematik cikgu. Okay, sebelum kita mulakan, seperti biasa, kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Okay, siapa nak baca doa hari ni? Ikhwan Cikgu. ke Naufal? Okay, Naufal, teruskan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, terima kasih. Terima kasih sebab menyertai kelas cikgu. Sekali lagi, terima kasih. Okay. Moga lepas ni awak terus kekal berada dalam kelas dan boleh ajak kawan-kawan lain untuk sama-sama turut serta. Okey. Cikgu nak, kita akan teruskan dengan tajuk daripada rentetan daripada tajuk yang lepas. Yang lepas kita masih lagi dalam bab 9 iaitu poligon asas, tapi kita dah sentuh pasal poligon, kemudian poligon sisi 4. Okey, sisi 4 sisi 3, segi 3. Okey, kita dah tengok pasal segitiga, pasal poligon. So hari ini kita akan pergi kepada bentuk poligon yang kedua iaitu sisi 4. Okey. So apa yang akan belajar kat sini dia akan beritulah. Sifat sisi 4, sudut pedalaman serta sudut keluaran sisi 4. Itu yang akan belajar hari ini. Okey, kita teruskan. Okey ni. Sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut keluaran segitiga. Okey, yang ini. Sifat ini cikgu terlupa nak tukar ni. Patutnya sini sifat sisi 4 dan sudut pedalaman serta sudut keluaran sisi 4. Okey, nanti betulkanlah. Okey, sifat sisi 4 ini yang akan belajar. Sudut pedalaman sisi 4 dan juga sudut keluaran sisi 4. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok pada sifat sisi 4. Sifat sisi 4. Okey, kalau sifat sisi 3, segitiga, kita tengok dia berdasarkan pada sisi dan juga pada sudut. Ada dua kategorinya lah. Tapi untuk sifat sisi 4 ni kita tengok dia secara umum. Terlari. Tertekan. Okey, kita akan tengok dia secara umum. Okey, sisi 4 ni dia ada beberapa bentuk, ada beberapa jenis. Okey, dah ada 6 sebenarnya. Yang pertama sisi 4 tepat. Okey, bilangan paksi simetri dia 2. Okey, ini ciri-ciri dia. Okey, sifat geometri dia. Sifat geometri dia ni yang awak kena tahu. Okey, daripada sifat geometri ni lah awak dapat kenal pasti dia jenis yang mana. Okey. Panjang sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Okey, semua sudut pedalaman ialah 90 darjah, perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Okey, ini yang dimaksudkan. Okey, nampak simetrinya ada dua. Okey, ni panjang sisi yang bertentangan, garis yang bertentangan. Yang ini sama panjang. Atas dengan bawah sama panjang. Kemudian kiri dengan kanan sama saiz. Atas dengan tepi tak sama. Tapi tepi kiri dan tepi kanan sama. Atas dengan bawah sama. Okey, dan sudut dia ni semuanya 90 darjah. Okey, bila awak lipatkan dia awak akan dapat dua paksi simetri. Okey, itu satu. Yang kedua, segi 4 sama. Segi 4 sama, semua panjang sisi dia adalah sama. Panjang semua sisinya adalah sama. Dan bilangan paksi simetri dia ni, yang garis putus-putus ni, semuanya sama. Okey. Semua sisi adalah sama panjang. Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Okey, ni mesti selari. Yang ke atas, yang di tepi mesti selari. Okey, yang atas dan bawah ni pun mesti selari. Okey, seterusnya.
Okey, penjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Okey, ni awak boleh tengok nantilah. Okey, seterusnya semua sudut adalah 90 darjah. Semua sudut ni 90 darjah. Okey, bentuk sisi empat yang ketiga adalah segi empat selari. Okey, bahagian atas selari dengan bahagian bawah. Okey, bahagian kanan sama dengan bahagian kiri. Bukan sama, selari. Selari. Kiri dan kanan selari. Maksudnya, jarak dia ni sentiasa sama. Itu maksud selari. Okey, lepas tu sudut dia yang bertentangan ni, sudut dia sama besar. Yang ini pun sama besar. Okey. Kita ni masukkan segi empat selari. Seterusnya bentuk rhombus. Rhombus ni dia lebih kurang sama macam selari. Okey. Cuma bezanya panjang sisi keempat-empat ni sama. Panjang keempat-empat sisi ni sama. Okey, dan sudut pertentangan dia ni sama macam tadi Cik cakap. Yang ini pun sudut bertentangannya juga sama. Okey. Seterusnya bentuk trapezium. Okey, bentuk trapezium dia akan ada dua garisan yang selari. Okey, garisan selari ni nampak ditandakan dengan simbol anak panah. Mungkin kecil sangat tak nampak, cikgu besarkan dia. Okey, itu maksudnya dia selari. Kalau satu dengan satu lah. Kalau ada kes dia buat dua, sini dua, maksudnya dua garisan ni selari juga. Okey. Okey, lepas tu dua lagi ni dia tak kisah dia menjadi lurus, satu lagi terkangkang gitu, keluar daripada kotak, ataupun satu lagi ni dia keluar juga daripada kotak tapi keluar ke kanan. Satu keluar ke kanan macam ni, satu keluar ke kiri, ataupun dia ada satu lurus, satu lagi keluar. Dia tak kisah. Itu namanya trapezium. Okey, hanya satu pasangan sisi bertentangan yang selari. Okey, ni je lah yang selari. Yang lain tak selari. Dan yang ketiga bentuk layang-layang. Okey, bila bentuk layang-layang ni, garisan ni yang dia ada dua garisan yang bersebelahan yang sama panjang. Dalam kes ni yang atas ni dia sama panjang. Saiz sisi dia sama. Dan yang dua lagi ni juga sama panjang. Bila kes macam ni, okey, awak tengok yang satu pendek satu panjang ada sudut. Sudut yang ni bertentangan dengan sudut dia. Dua yang bertentangan ini nilai sudut dia sama. Okey? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada, kita teruskan. Okey, seterusnya ni latihan untuk awak. Latih diri 9.3a. Terangkan sifat sepunya bagi rhombus dan segi empat sama. Okey, jadi yang ini awak boleh refer balik pada yang ni lah. Okey, segi empat sama di sini. Okey. Dan juga rhombus. Okey, awak bandingkan. Awak tengok apa ciri sepunya, sifat sepunya. Sifat sepunya ni maksudnya sifat yang sama. Mempunyai sifat yang sama. Ciri yang sama. Bagi rhombus dan juga segi empat sama. Okey, yang kedua, terangkan sifat geometri suatu segi empat tepat. Segi empat tepat dengan segi empat selari. So, samalah. Yang ini awak kena buat perbandingan lah. Maksudnya dua kolom. Segi empat tepat atas ni dengan segi empat selari. Buat perbandingan. Jadi, untuk yang nombor 2 ni awak boleh buat jadual. Okey, segi empat tepat, segi empat selari. Okey, sini gambar dia. Lepas tu ciri dia, sifat geometri dia. Mana yang buatlah perbandingan dia. Okey, tuliskan semua ciri-ciri dia. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Boleh, okey. Seterusnya kita sambung. Menentukan sudut pedalaman dan sudut peluaran sisi empat. Okey, menentukan sudut pedalaman dan sudut peluaran sisi empat. Okey. Kat sini ada sisi empat, sini pun sisi empat. Okey, kita tengok. Yang pertama, hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360. Kalau sebelum ni awak belajar segitiga, jumlah sudut dalam dia adalah 180. Bila sisi 4 dia jadi 360. Okey, maksudnya A tambah B tambah C tambah D, jumlah dia mesti 360 darjah.
Okey. Yang dituliskan dekat bawah ni, A tambah B tambah C tambah D, 360 darjah. Okey, yang kedua B, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut keluaran bersebelahan suatu sisi 4 ialah 180 darjah. Apa yang dimasukkan adalah di sini. Okey. Nampak ni? Ada satu di dalam, satu di luar. Dia saling bersebelahan. Bila saling bersebelahan ni, awak tambahkan dia, jumlah dia mesti 180 darjah. Okey, jumlah dia mesti 180 darjah. Inilah dia. C tambah E, jumlah dia 180 darjah. Okey, dan yang C, sudut bertentangan dalam segi 4 selari ataupun rhombus adalah sama. Okey, ni yang tadi cikgu ada sebut juga. Okey, dia bertentangan, dia sama. So, P dengan R, nilai dia sama. Q dengan S, nilai dia juga sama. Okey. Jelas tak yang tu? Jelas? Okey, kita teruskan. Okey, ni contoh untuk hasil tambah sudut pedalaman. Okey, yang A tadi, cikgu lupa nak tuliskan A. Okey, ni tadi cikgu cakap, dalam ni kita campurkan semua dapat 360 darjah. So, sini contoh. Okey, dia suruh kirakan X. Kirakan nilai X. Okey, sebelum tu kena tahu kalau sudut ni petak, bermaksud nilai sudut di sini adalah 90 darjah. Okey, jadi sudut sini, sudut petak sini 90 darjah. So, boleh campurkan semua untuk dapatkan nilai X. Sama je dengan konsep yang segitiga hari tu. So, cikgu tambahkan 130 darjah tambah dengan 60 darjah tambah 90 darjah tambah X, jumlah dia sepatutnya 360 darjah. Okey, kemudian awak tambahkan. Okey, tambahkan, awak dapat 190, 280 darjah tambah dengan X sama dengan 360 darjah. Okey. So, akan dapat X sama dengan 360 darjah tolak 280 darjah. Dan jumlahnya adalah 80 darjah. So, bermaksud nilai X ini adalah 80 darjah. Okey, ada soalan? Ada. Tak ada. Tak ada, kita teruskan. Okey. Hasil tambah sudut pedalaman dan sudut keluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Ini contoh yang kedua. Okey, sama juga macam yang dekat segitiga. Sudut pada satu garis lurus ialah 180 darjah. So, kat sini satu garis lurus, C dengan E ni bersebelahan. Jadi jumlah dia 180. Dalam kes kat sini dia suruh cari nilai X. Dia suruh cari X sahaja. Jadi nilai X, sebabkan X ni bersebelahan dengan 100 darjah. Okey, jadi jumlah dia adalah mesti 180 darjah. Jadi X sahaja sama dengan 80 darjah. 180 tolak 100. So, dapat sini 80 darjah. Okey, ada soalan? Ada. Ada. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit. Cuba awak carikan berapa pula nilai Y. Okey. Berapakah nilai Y? Okay, cikgu bagi masa 1 minit untuk awak dapatkan jawapan dia. Kalau dah ada yang ada jawapan, maklumkan pada cikgu. Cikgu.
Okey, siapa tu? Dah ada jawapan? Uh, Sil 83. 83. Okey, Rishana Macam mana dapat 83? Y tambah 80 tambah 52 tambah 1/5 sama dengan 360. Sekejap, Y tambah 145. Y tambah 80 Okey, tambah 80 dulu tambah 52 Tambah 80 tambah 52 tambah 145 tambah 145 sama dengan 360. 360. Kemudian Y tambah 277 okey. sama dengan 360. Okey. Lepas tu Y sama dengan 360 tolak 277 sama dengan 83. Dah terlebih kawasan. So sama dengan 83. 30. 83 ke? Berapa? 83. Okey, betul. Tepat. Cikgu dah kira juga sama. Okey. Tahniah Irisha. Okey, kita teruskan So yang lain semua faham Kira yang atas ni untuk pengiraan garis lurus ataupun sudut pedalaman, sudut peluaran. Yang bawah ni dah guna konsep sudut pedalaman. Okey, tahniah Irisha. Okey, seterusnya yang ini. Sudut bertentangan dalam segi empat selari atau rhombus adalah sama. Okey, jadi kat sini cikgu ulang balik. Pen cikgu ni asyik hilang je, dari je. Okey, dia kata P sama dengan R. So ini yang bertentangan, sama. Ataupun S sama dengan Q. So gunakan maklumat yang ada ni untuk kirakan nilai X. X berada di sini. Jadi X sama dengan berapa? Siapa nak cuba? X sama dengan 42. 42. Mana dapat 42 Isha? Dekat Q tu sama. Okey, sebab dia bertentangan maka dia sama. Okey, tahniah. Okey, kalau Y pula macam mana? Dah dapat X ni 42. Jadi nak cari Y ni macam mana? Nama soalan. Ni konsep sudut apa? Ada nak cuba? Dia sama dengan konsep yang sebelah ni. Okey, sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan jumlah dia 180. So, ni macam mana nak selesaikan? 180 tolak 42. 180 tolak 42. Okey, betul lah Fifa Maisara. Ya. Okey, so dapat sini 138 darjah. Okey, bagi yang masih keliru yang ini maksudnya X tambah Y, jumlah dia mesti 180 darjah. X ni kita tahu dah, kita dah kira awal dapat 40 darjah, tambah Y sama dengan 180 darjah. Okey, cikgu buat sebelah Jadi Y sama dengan 180 darjah tolak 42. So dapatlah sini 138 darjah. Okey. Ada soalan tentang yang ini? Tak ada, kita teruskan Okey, kita teruskan. Okey, latih diri 9.3B. Okey, ini latih diri latihan untuk yang tajuk tadilah. So kat sini dia suruh cari nilai X. Jadi sebelum awak dapatkan nilai X, awak kena cari dulu yang bersebelahan dengan nilai X. Okey, kena cari nilai dekat sini berapa. Okey, nak cari nilai dekat sini berapa, gunakan konsep segi 4, sudut pedalaman bagi segi 4, sisi 4. Okey, nanti awak buatlah. Jumlahkan semua dapat 360. Lepas tu dah dapat nilai tanda soal ni, dapatkan dulu nilai ni berapa. Okey, kemudian ini konsep sudut pedalaman, jumlah sudut pedalaman.
Okey, lepas tu boleh cari X. Ni tambahkan dengan X. Jumlah dia sepatutnya 180 darjah. Nanti awak cuba. Okey. Okey, ini pun sama juga. Tengok dulu mana yang boleh dikira. Macam dalam kes ni yang boleh, yang awak tahu nilai sudutnya di sini. Sini 90. Okey. Sini X boleh cari. So cari nilai X dulu berapa. Sini sudut bersebelahan. Okey, kalau semua 180. So separuh 96. Separuh lagi berapa? Awak boleh kira. Okey, lepas tu boleh cari sudut di sini berapa. Okey, kemudian cari nilai Y. Okey. Boleh Okey, kita teruskan. Okey, ni menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4. Okey, yang ini cikgu nak awak fikirkan. Okey, cikgu nak awak fikirkan macam mana nak dapatkan nilai X, nilai Y. Okey, cikgu cuma boleh bagi clue. Cikgu nak bagi clue apa Sudut X ni sama dengan sudut, sebahagian sudut di P. Sebab dua garisan ni selari. Okey, kemudian dia macam ni, dah bentuk huruf F. Ini sudut sepadan. Okey, sudut di atas dan sudut di bawah ini nilai dia sama. Tapi nak tahu berapa nilai sudut di atas ni, awak kena gunakan nota-nota yang ada di hadapan slide ni. Okey, sebab ni segi 4 sama. Ingat dengar nanti awak cuba buat. Segi 4 sama. Bila segi 4 sama, dia potong dua tengah, maka sudut di kiri dan di kanan ni mesti sama. Dan awak kena tahu, awak kena ingat tadi cikgu cakap, kalau segi 4 sama ataupun segi 4 tepat, semua sudut di sini adalah 90 darjah. Semua sini 90 darjah. Okey. Bila sini semua 90 darjah, cikgu kata sini separuh dia potong dua, bahagi sama besar. So awak boleh kira separuh sini berapa. Jadi separuh sini sama dengan X. Kemudian awak carilah nilai Y. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Boleh, okey. Cuba cari Okey, seterusnya ni latih diri dia. Latih diri dia pun senang je. Awak cuba jawab. Darjah di sebelah, darjah di atas PQRU ialah sebuah segi 4 tepat. Okey, ni segi 4 tepat. Okey, ni segi 4 tepat. Lepas RSTU rhombus. Okey, hitung nilai Y. Hitung nilai Y. Dia suruh cari Y sini berapa. Okey, ini dengan sini sama. Awak tahu ni dengan sini sama. Nilai X ni, cari nilai X dan nilai Y. Okey, so sini dengan sini sama. So sebahagian sini dah dapat nilai dia 62. Okey, lepas tu sini segi 4 tepat. Jadi sudut setiap segi 4 tepat ni mesti 90 darjah. So separuh sini 62, separuh lagi sini 90 darjah. Okey, so dapat jumlah keseluruhan X. Okey, awak tambahkan je nanti. Lepas tu cari pula nilai Y. Okey. Tengok betul-betul adakah nilai dia sama ke, tak sama ke. Kalau sama, kenapa sama. Cikgu tahu awak ada jawapan. Okey. Nampak macam pening, tapi nanti bila awak tengok dia betul-betul, dengan clue yang cikgu dah bagi tadi, awak boleh jawab nilai X dan nilai Y. Seterusnya, latih diri 9.3C. Okey, ni soalan 2 dia. Okey, sama juga, awak selesaikan nanti. Dan satu lagi cikgu nak tambah, menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segitiga dan juga sisi 4. Okey, dia gabungkan, ada segitiga, ada sisi 4. So dia suruh cari dalam kes ni, dalam rajah di atas, QRTU ialah sebuah segi 4 selari dan PQRS ialah garis lurus. Okey, PQRS garis lurus, ini segi 4 selari. Okey, segi 4 selari. Sini ada segitiga. Dia suruh cari X dan Y. Okey, nak cari yang mana dulu? Nak cari yang mana dulu? Okey, boleh cari mana-mana dulu. Okey, kata nak cari X dulu.
Okey, awak tengok dulu. Ini 112. Ini dari segi 4 selari kan. Okey, so sini dan di sini nilai sudut dia sama. Sudut sepadan. Okey. Sebelum ni dah belajar garis dan sudut. So sini sudut sepadan. Kalau sini 112, sebelah sini pun 112 darjah. So sini 112 darjah. Ingat balik awak belajar topik yang sebelum ni berkenaan dengan segitiga. Okey, jumlah sudut pedalaman segitiga adalah 180 darjah. Okey, so sini jumlah dia mesti 180 darjah. Jadi tambahkan X tambah 112 tambah dengan 36, jumlah dia mesti 360 darjah. So kira lah, nanti awak akan dapat nilai X. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya nak cari nilai Y. Nilai Y. Okey, awak tengok yang ini segitiga. Segitiga sama kaki. Dia kata sama kaki. Awak nampak ada tanda tepi-tepi tu kan? Itu maksudnya dia segitiga sama kaki. Bila sama kaki, saiz sudut kiri dan kanan ni, saiz kasut dia sama. Kalau sini 112, satu garis lurus, awak boleh cari kat sini nilai dia berapa. So sini kira lah 180 darjah tolak 112. So akan dapat sini 68 darjah. Sudut sini 68, sini juga 68. Okey, segitiga sama kaki, sini 68, sini 68, sini Y. So boleh kira Y tambah 68 tambah 68, jumlah dia 180 darjah. Okey, lepas tu selesaikan. Ada apa-apa nak tanya ataupun ada apa-apa nak komen? Nak cakap? Tak ada cikgu. Tak ada, semua betul tu? Ya. Ya. Tak fokus. Cikgu tu cakap jumlah semua sudut pedalaman 180 darjah. Tapi kat sini cikgu tulis 360 darjah. Betul ke? Salah lah kan. So sini sepatutnya 180 darjah. Okey. So nampaklah awak fokus ke tidak ni. Okey, kita teruskan. Okey, ini latih diri untuk awak. 8.3C. Sama juga awak kena tengok satu-satu. Mana yang dia selari, awak boleh cari nilai dia. Okey, cari satu-satu. Tengok satu-satu. Memang nampak macam serabut je benda ni. Tak apa, serabut-serabut pun nanti awak akan dapat juga jawapan. Okey, macam kat sini cikgu nampak. Sini 48, so sini mesti 48. Okey, so sini berapa? Sini berapa? Okey, sini boleh kira berapa kalau perlulah. Okey, sini 24. Tengok segitiga ni. Tak ada garisan. Sini Y. Okey, sini 24. Sini tadi tu dah dapat sini 48. Bentuk segitiga, jumlah dia mesti 180 darjah. So dah boleh dapat, dah boleh kira nilai Y. Okey. Yang ni awak belajar dulu, dah dapat nilai Y. Ni awak belajar dulu bentuk U. Bila bentuk U, jumlah ni tambahkan, jumlah dia mesti 180 darjah juga. Okey. Dia sebab tu cakap kita kena ikut belajar tu daripada awal sampai ke hujung, sebab benda tu dia ada kaitan. Dia saling berkait. Okey. Okey, nanti awak selesaikan yang ni. Cikgu dah bagi clue dah tu. Okey, ini soalan nombor 2 dia. Okey, sama juga. Awak kena tengok satu-satu. Nanti awak akan dapat jawapan dia. Okey, so latihan awak hari ni adalah 9.1. Sekejap ni C ke D sorry. Yang ni silap. Ini bukan 9.1C. Ini 9.3D. Okey. Ini pun 9.3D.
Latihan awak hari ni adalah 9.3A, 9.3B, 9.3C dan 9.3D. Okey, ada apa soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi cikgu minta awak semua buat latihan-latihan yang cikgu beri dan hantar pada cikgu. Okey, setakat ni yang lepas ni yang hantar kena buka ni. Buka Telegram biar nampak Okay. Cikgu